Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rashidah Mahmud. Saya Sarina binti Momin, ID Matrik 2833902. Hari ini akan membentangkan bab 8 bertajuk Struktur Pentadbiran Kerajaan Malaysia. Kerajaan Persekutuan Malaysia. Kerajaan Persekutuan Malaysia merujuk kepada kerajaan atau kerajaan negara ialah pihak berkuasa yang berpusat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan eksekutif persekutuan yang berpusat di Putrajaya. Malaysia adalah sebuah persekutuan 13 negeri yang beroperasi dalam raja berperlembagaan di bawah sistem Parlimen Westminster dan dikategorikan sebagai demokrasi berparlimen. Kerajaan Persekutuan Malaysia mematuhi dan dicipta oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia, undang-undang tertinggi di negara ini. Kerajaan Persekutuan menerapkan prinsip pengasingan kuasa dan mempunyai 3 cabang: eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kerajaan-kerajaan negeri dalam Malaysia juga mempunyai badan-badan eksekutif dan perundangan masing-masing. Sistem kehakiman di Malaysia adalah sistem mahkamah di persekutuan dan beroperasi secara seragam di seluruh Malaysia. Kerajaan Persekutuan menggunakan prinsip pemisahan kuasa di Artikel 127 Perlembagaan Persekutuan dan mempunyai 3 cabang, iaitu eksekutif, badan perundangan dan kehakiman. Kerajaan negeri dalam Malaysia juga mempunyai badan eksekutif dan perundangan masing-masing. Sistem kehakiman di Malaysia adalah sistem persekutuan federalised yang beroperasi serata di seluruh negara. Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Pusat atau Pusat adalah pihak berkuasa tertinggi di Malaysia yang mempunyai pangkalannya di Putrajaya. Ia diketuai oleh Perdana Menteri Malaysia yang juga dikenali sebagai Ketua Kerajaan. Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen Malaysia adalah bersifat bikameral, bererti ia terdiri daripada 2 buah rumah utama, iaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Rakyat, secara amnya Dewan Rakyat, dan rumah besar, Senat atau Dewan Negara, secara literal Dewan Negara. Di dalam Dewan Negara, kesemua 70 ahli Senat boleh menjadi ahli Parlimen, ahli selama tempoh 3 tahun dalam satu pusingan terma, maksimum 2 terma. 26 ahli dipilih oleh 13 buah negeri dan 44 ahli yang lain terdiri dari lain dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan nasihat Perdana Menteri Malaysia. Manakala di Dewan Rakyat, 222 ahli dipilih melalui pilihan raya umum daripada daerah-daerah yang berada di Malaysia seperti yang ditentukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Parlimen mengikut sistem multiparti. Parlimen mempunyai mandat maksimum 5 tahun oleh undang-undang. Raja boleh membubarkan parlimen pada bila-bila masa dan biasanya berbuat demikian atas nasihat Perdana Menteri. Kehakiman. Kuasa eksekutif terletak pada Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Perlembagaan Malaysia akan menetapkan bahawa Perdana Menteri mestilah seorang ahli Dewan Rakyat Parlimen yang menurut pada pendapat Yang di-Pertuan Agong YDPA, ia telah mendapat majoriti kepercayaan oleh ahli-ahli Parlimen. Manakala ahli Menteri Kabinet pula mestilah dari kalangan ahli Parlimen dari kedua-dua Dewan Utama dan ia mestilah bertanggungjawab terhadap Parlimen berkenaan. Cabang eksekutif kerajaan terdiri daripada Perdana Menteri sebagai ketua eksekutif diikuti oleh pelbagai bidang menteri kabinet yang lain. Sejarah pengenalan jemaah menteri bermula pada tahun 1951 melalui penubuhan kabinet mini yang dinamakan Sistem Ali. Penubuhan Sistem Ali ini adalah hasil usaha Datuk On Jaafar supaya orang tempatan terlibat dalam pentadbiran koloni sebagai langkah untuk menuju kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Dalam sistem Ali, seseorang yang dilantik adalah ibarat seorang menteri kerana beliau memainkan peranan yang sama. Berapa buah jabatan akan diletak di bawah kawalan seorang ahli. Oleh kerana sistem Ali diwujudkan di bawah pemerintahan penjajah dan bukannya bagi sebuah negara merdeka, maka semua ahli bertanggungjawab secara langsung kepada Putrajaya Tinggi British. Sistem Ali ini berakhir pada Ogos 1955 apabila pilihan raya umum pertama diadakan pada bulan Ogos 1955.
Selepas Pilihan Raya 1955, sebuah kerajaan baru telah dibentuk di mana Parti Perikatan Antara UMNO, MCA, MIC, telah memenangi 51 daripada 50 kursi yang dipertandingkan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dilantik sebagai Ketua Menteri dan seiring dengan itu lahir pula sebuah kabinet moden pra-merdeka. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama dan kabinet yang dibentuk pada ketika itu merupakan kabinet pertama selepas Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan. Seterusnya sistem kabinet ini berlanjutan sehingga ke hari ini. Badan Eksekutif merupakan badan pemerintah bagi Kerajaan Malaysia. Ia juga dikenali sebagai Kabinet atau Jemaah Menteri. Badan ini dibantu oleh Jentera Pentadbiran Awam iaitu Perkhidmatan Awam yang bertanggungjawab melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang, dasar-dasar awam dan mentadbir negara. Kuasa Jemaah Menteri dijelaskan di bawah Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan peruntukan tersebut, kuasa memerintah eksekutif bagi persekutuan terletak pada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan kuasa tersebut boleh dijalankan oleh jemaah-jemaah menteri atau menteri-menteri yang diberi kuasa oleh jemaah kabinet. Kabinet organisasi eksekutif tertinggi. Kabinet atau Jemaah Menteri merupakan organisasi tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan pusat. Maksudnya persekutuan atas nama yang di-Pertuan Agong. Di semenanjung Malaysia, Majlis Mesyuarat Kerajaan merupakan organisasi tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan negeri atas nama raja atau yang di-Pertua Negeri. Di negeri Sabah, ia digelar kabinet dan di Sarawak pula dipanggil Majlis Tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan negeri masing-masing atas nama yang di-Pertua Negeri. Kabinet atau Majlis Mesyuarat Kerajaan atau Majlis Tertinggi merupakan organisasi pembentukan dasar negara yang tertinggi. Ia bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Setiausaha Kabinet ialah Seketua Setiausaha Negara di peringkat persekutuan dan Setiausaha Kerajaan Negeri di peringkat negeri. Kementerian yang diketuai oleh Menteri merupakan agensi tertinggi kerajaan. Ia melaksanakan portfolio yang menjadi tanggungjawab seseorang menteri. Pegawai tadbir utama di sebuah kementerian peringkat persekutuan ialah Ketua Setiausaha dan di peringkat negeri ialah Setiausaha Tetap Sabah dan Sarawak. Kehakiman. Mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan adalah Mahkamah Persekutuan diikuti oleh Mahkamah Rayuan dan 2 Mahkamah Tinggi iaitu untuk Semenanjung Malaysia dan 1 untuk Malaysia Timur. Mahkamah rendah dalam setiap bidang kuasa ini termasuk Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah untuk Kanak-kanak. Malaysia juga mempunyai mahkamah khas untuk mendengar kes-kes yang dibawa oleh atau terhadap semua royalti. Badan Kehakiman berperanan menyelesaikan sesuatu untuk bentuk perselisihan atau pertingkaian di kalangan rakyat dan di antara rakyat dengan pihak berkuasa. Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa kuasa kehakiman bagi persekutuan terbahagi kepada 2, iaitu Mahkamah Tinggi yang mana pewujudan mahkamah ini adalah bersesuaian dengan bidang kuasa dan tarafnya. Perundangan. Undang-Undang Malaysia adalah berdasarkan sistem perundangan undang-undang biasa. Ini adalah hasil langsung penjanjian Tanah Melayu, Sarawak dan Borneo Utara oleh Britain antara awal abad ke-39 hingga 1960-an. Undang-Undang Tertinggi Tanah Perlembagaan Malaysia menetapkan kerangka undang-undang dan hak-hak rakyat Malaysia. Undang-undang persekutuan yang digubal oleh Parlimen Malaysia terpakai di seluruh negara. Terdapat juga undang-undang negeri yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri yang terpakai di negara tersebut. Perlembagaan Malaysia juga mempertuntukkan satu sistem keadilan yang unik, undang-undang sekular, jenayah dan sivil dan undang-undang syariah. Artikel 73 hingga 79 Perlembagaan Persekutuan menyatakan subjek di mana undang-undang persekutuan dan negeri boleh diwartakan.
Parlimen mempunyai kuasa eksklusif untuk membuat undang-undang mengenai perkara-perkara yang terkandung di bawah senarai persekutuan seperti kewarganegaraan, pertahanan, keselamatan dalaman, undang-undang sivil dan jenayah, kewangan, perdagangan dan industri, pendidikan, buruh dan pelancongan. Dewan undangannya mempunyai kuasa perundangan mengenai perkara-perkara di bawah senarai negeri seperti tanda kerajaan tempatan, undang-undang syariah dan mahkamah syariah, cuti negeri dan kerja-kerja awam negeri. Parlimen dan badan perundangan negeri berkongsi kuasa untuk membuat undang-undang mengenai perkara-perkara di bawah senarai serentak seperti bekalan air dan perumahan. Tetapi Perkara 75 memperuntukkan bahawa sekiranya berlaku konflik, Undang-Undang Persekutuan akan mengatasi Undang-Undang Negeri. Mahkamah Tinggi bagi Semenanjung. Kuasa Kehormatan bagi negeri di Semenanjung terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Melaya. Mahkamah Tinggi bagi Sabah dan Sarawak. Kuasa kehakiman bagi negeri-negeri di Sabah dan Kuala Sarawak adalah terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Borneo. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Persekutuan, Mahkamah Tinggi yang berkaitan dan mana-mana mahkamah yang lebih rendah mempunyai bidang kuasa tertentu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Persekutuan. Selain Mahkamah Tinggi, terdapat juga Mahkamah Rayuan yang berperanan memutuskan rayuan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi atau seorang hakimnya. Manakala Mahkamah Persekutuan pula mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan rayuan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau seseorang hakim mahkamah tersebut. Kuasa kehakiman di Malaysia. Kehakiman merupakan satu badan dalam sistem perundangan. Kuasa kehakiman yang diperuntukkan dalam Perkara 121 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kebebasan Badan Kehakiman. Kebebasan Badan Kehakiman dapat dilihat pada kedudukannya yang tidak memihak dan bebas daripada kawalan dua cabang kerajaan yang lain iaitu perundangan dan pentadbiran. Pelantikan Kehakiman. Pelantikan hakim dibuat oleh YDPA setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja dan mendapat nasihat Perdana Menteri. Fungsi Badan Kehakiman. Mentafsir undang-undang, mengadili pendakwaan jenayah, mengadili tindakan sivil, mendengar rayuan daripada mahkamah bawahan, pengurusan harta pusaka, mengeluarkan waran tangkap dan terakhir menguruskan dan mengadili hal-hal berkaitan hal ehwal keluarga Islam. Ketua Kerajaan. Perdana Menteri Malaysia adalah Ketua Kerajaan Eksekutif Malaysia. Beliau dilantik secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong yang juga Ketua Negara. Perdana Menteri dan Kabinetnya akan bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen. Jabatan Perdana Menteri kadang-kadang dirujuk sebagai Pejabat Perdana Menteri adalah badan dan kementerian di mana Perdana Menteri menjalankan fungsi dan kuasanya. Kerajaan Negeri. Setiap kerajaan negeri di Malaysia diwujudkan oleh perlembagaan negara masing-masing. Setiap negeri mempunyai Dewan Perundangan Negara, Dewan Undangan Negeri, yang mana ahli-ahlinya dipilih dari kawasan pendiri tunggal. Kerajaan negeri diketuai oleh Ketua Menteri, Menteri Besar di Negeri Melayu atau Ketua Menteri di negeri-negeri tanpa pengetua keturunan yang merupakan anggota Dewan Undangan dari parti majoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Mereka menasihati Sultan atau Governor masing-masing. Di setiap negeri dengan pengetua keturunan, Ketua Menteri dikendaki menjadi Melayu yang dilantik oleh Sultan atas syur Perdana Menteri. Kerajaan Tempatan. Kerajaan Tempatan atau pihak berkuasa tempatan PBT adalah tahap paling rendah dalam sistem kerajaan di Malaysia selepas persekutuan dan negeri. Ia mempunyai kuasa untuk mengutip cukai dalam bentuk cukai tafsiran, untuk membuat undang-undang dan peraturan dalam bentuk undang-undang kecil dan memberikan lesen dan permit bagi apa-apa perdagangan di kawasan bidang kuasa selain menyediakan asas kemudahan pengumpulan dan pengurusan sampah serta perancangan dan pembangunan kawasan di bawah bidang kuasanya.
Pihak berkuasa tempatan di Malaysia umumnya di bawah bidang kuasa eksekutif kerajaan negeri dan diketuai oleh penjabat awam dengan gelaran yang dipertua ataupun presiden. Kawasan kerajaan setempat dan sempadan biasanya selaras dengan sempadan daerah, tetapi terdapat beberapa tempat di mana sempadannya tidak konsisten dan mungkin bertindih dengan daerah-daerah yang bersebelahan, terutama di kawasan-kawasan urban. Tidak seperti kerajaan persekutuan dan negeri, kerajaan tempatan di Malaysia tidak dipilih tetapi dilantik oleh kerajaan negeri selepas pilihan raya majlis tempatan dan digantung oleh kerajaan persekutuan pada tahun 1965. Kesimpulannya, oleh yang demikian, Kabinet yang terkandung di dalam badan eksekutif memainkan peranan yang sangat penting dalam ianya dipengaruhi oleh kepimpinan penyandangnya. Walau bagaimanapun, keberkesanan kepimpinan seseorang yang nanti bergantung kepada ciri-ciri atau sifat pribadi yang dimilikinya. Dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong merupakan lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Walaupun perlembagaan persekutuan meletakkan baginda sebagai tunggak pemerintahan negara, kuasa kerajaan sebenar terletak pada tangan seorang Perdana Menteri yang merupakan ketua kerajaan. Perdana Menteri mengikuti jemaah menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi menasihati baginda dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai ketua negara yang diberikan kuasa eksekutif oleh perlembagaan. Seorang Perdana Menteri memegang jawatan itu selagi beliau mendapat sokongan majoriti di parlimen. Oleh yang demikian, Perdana Menteri memegang pelbagai peranan sama ada di dalam maupun di luar kerajaan. Perjalanan pentadbiran kerajaan bertambah lancar dan teratur dengan peranan yang dimainkan oleh jemaah menteri yang terdiri daripada menteri-menteri yang dilantik mewakili portfolio masing-masing. Sekian daripada saya, Sarina binti Momin. Assalamualaikum.